Bila tengok anime, korang pernah terfikir tak dari mana anime tu dapat idea atau content? In Japan, atau kat dalam anime, ada lebih kurang 5 different source material atau idea yang diorang dapat sebelum diorang producekan sebuah anime. So, pertama, source material. Anime usually ada 5 different source material. Satu, original. Original ni is macam any other film yang diorang akan ada pitch idea, dia akan ada story writer sendiri, director, and then boom, keluar original film. Kedua, kita orang boleh cakap dari light novel dengan web novel. Third, visual novel. Visual novel ni dia macam combination of light novel dengan game. Fourth, memang video game. Video game pun ada yang diadaptasi to an anime. And last but not least, manga. Okay, kita orang explain pasal original. So, contoh original anime yang paling senang usually movies lah. And movie saya nak bagi contoh ialah Studio Ghibli. So, Studio Ghibli punya movie macam Spirited Away, Howl's Moving Castle, semua ni dikira sebagai original punya source material sebab dia bukan berdasarkan light novel, manga, video game atau any external sources. So itu adalah contoh original. Kedua, web novel dengan light novel. The reason saya letak web novel dengan light novel together is because zaman sekarang at least dia related. Dulu kebanyakan source material memang originally daripada light novel. Light novel boleh katakan sebuah novel yang versi lagi pendek daripada novela biasa. Kalau novel biasa mungkin around 500 pages, 600 pages. Light novel ni kat Japan dia macam version yang lagi pendek atau lagi singkat. So usually around 200 to 300 pages juga. Apakah beza web novel dengan light novel? Kalau senang nak explain, light novel ni adalah polished version of web novel sekarang. Maksudnya dah ada editor, dia akan check grammar, story, dia akan alter sendiri supaya story lagi gempak. Kalau web novel, dia daripada author sendiri. So, apa kaitan web novel, light novel dengan title anime yang panjang sekarang? Ever since 2010, ada this one anime yang popular, namanya Oremo. So, Oremo ni saya tak advise ramai tengok sebab dia incest. Contohnya macam Oremo atau Oregaru. This anime, tajuk sebenarnya panjang. Macam My Little Sister Can't Be This Cute atau My Youth Romantic Comedy Is Not What I Expected. And then ada banyak tajuk anime sekarang, kalau perasan dia sangat panjang. Persoalan dia, kenapa sekarang dia panjang? Kalau ada interview daripada anime novelist sendiri, dia cakap antara sebabnya satu, sebab dia stand out. And nombor dua, kebanyakan author dah tahu ramai orang yang readers, target audience dia mostly weebs yang tak ada life, tak akan baca sinopsis. So what happened is, this author instead of letak sinopsis dekat belakang macam novel biasa, dia letak the whole synopsis as one line dekat title sendiri. Itu je sebab dia buat title panjang. Dan ketiga, kita orang boleh tengok dari video game. Kalau korang tak tahu, Super Mario Brothers ada anime sendiri. And anime ni adalah antara anime yang first berdasarkan video game. Maksudnya ada video game and then anime tu betul-betul daripada video game sendiri, iaitu Super Mario Brothers The Great Mission to Save Princess Peach. And sekarang kita orang ada tengok banyak trend anime yang dia guna video game juga. Contohnya macam Azur Lane atau Grand Blue Fantasy. Ni semua asal-asalnya video game, and then sebab ada demand, popularity tinggi, dia buat anime terus. Sekarang saya pun tunggu Genshin Impact keluar anime, tapi tak tahulah if akan jadi ke tak kan. Next, kita orang ada visual novel. Visual novel is a combination of novel dengan game. Maksudnya dia download macam game biasa, tapi most of the gameplay is text. Dia macam text, ada gambar, kadang-kadang ada video kalau awal. Contohnya macam Danganronpa, Steins Gate, Clannad, all these anime dia berdasarkan visual novel. Terakhir is manga. Ramai orang complain sebab saya cakap manga and then dia orang kata that's not how you pronounce it, whatever. So manga adalah source material, boleh kata antara yang pertama, the earliest. So saya nak save the best for the last sebenarnya. And then antara contoh yang paling iconic saya akan bagi ialah Astro Boy. Kenapa Astro Boy iconic? Sebab Astro Boy adalah anime pertama yang dieksportkan to the West. And then Astro Boy punya anime ni berdasarkan manga Osamu Tezuka lah, antara the great father of manga and anime. And then ada banyak anime even sekarang still produced sebab original source dia daripada manga. Contohnya simple, Jujutsu Kaisen yang korang tengok, Demon Slayer, Attack on Titan, semua ni bukan original idea daripada producer sendiri. Dia daripada author manga and then dia adapt into in anime. So in conclusion, anime adalah satu platform yang unik bagi saya sebab dia tak ada satu source material saja. Dia ada pelbagai, and then kalau korang nak tahu cerita dia sendiri, macam tak puas hati tengok Boku no Hero Academia kan, dia dah sampai latest episode, nak tahu what happens next, just baca the manga. Ada banyak alternatif lain juga and it's very enjoyable.